suku kaum Kokos. Suku kaum ini sangat unik lah dan tarian ya dengan pakaian tradisi. Perjalanan selama anggaran 2 jam dari Pekan Sempurna menuju ke Lahad Datu yang terletak di bahagian pantai timur negeri Sabah. Lahad Datu merupakan sebuah daerah yang amat menarik dari segi sejarah dan penduduknya, di mana terdapat beberapa suku kaum yang masing-masing mempunyai sejarah penghijrahan mereka di daerah ini. Walaupun sudah berhijrah sekian lama, namun mereka masih mengamalkan adat dan tradisi yang diamalkan sejak turun-temurun. Sama-sama kita mengenali antara suku kaum yang mempunyai sejarah penghijrahan di daerah Lahad Datu. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Baginda Sunoi Romokai, pengerusi JKK Kampung Upah. Apa khabar Encik Baginda? Kabar baik. Jadi boleh Encik Baginda ceritakan sedikit latar belakang suku kaum Dusun Segama di sini? Suku kaum Dusun Segama ini memang berasalnya daripada Kampung Segama. Secara hidup orang Dusun Cupan dahulunya menanam padi, padi bukit, mancing ikan di sungai, merambat, ya, dan memburu binatang di hutan. Dari segi budaya pula? Budaya dia masih juga digunakan hari ini. Ini digunakan masa-masa ada perkawinan atau ada keramaian-keramaian digunakan tarian tuh. Tarian apa namanya? Ini namanya tarian gabiluk. 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 Kalau cara pemakanan macam mana pula? Ada tak makanan-makanan tradisional? Makanan tradisi seperti biasa ialah pucuk ubi, kangkung, dan banyak lagi jenis-jenis ditanam, dibuat sayur. Kalau kuih-kuih tradisional ada tak? Hanya bikin itu nama apa? Dipanggil jemput. Jemput tepung diodak baru dimasak dan juga dibuat satu jenis kuih penyaram. Itu. Kalau ada kita niat menyampaikan niat kalau taruhlah ini anak saya sakit. Begitu lama dia saya berniat kalau anak saya sembuh, saya akan buat makan-makan dan saya bikin ini kuih penyeram untuk kasih makan kepada yang dipercayai dikasih makan. Jadi itu selepas bikin taruh di talam hidang sana dan sebutlah inilah makanan saya bagi yang saya janji dulu sama kamu, anak saya sembuh. Terima kasih kepada yang Maha Kuasa yang menyembuhkan anak saya. Itu menyampaikan niat. Itu masih ada sampai sekarang. Terima kasih Cik Baginda di atas penerangan sedikit tentang suku kaum Dusun Segama di sini. Saya juga pun turut juga terima kasih. Batu Tapadong terletak di ulu Sungai Segama yang mengambil masa anggaran 15 minit untuk sampai dari Kampung Upah dengan menaiki bot kuasa tinggi. Kepercayaan suku kaum Dusun Supan, Batu Tapadong ini telah diukir oleh seekor burung Garuda yang telah mendiami bahagian puncak batu ini. Di sini terdapat peninggalan sejarah yang merupakan keranda-keranda dari suku kaum Supan sejak beribu tahun lamanya. Batu Tapadong yang terletak di Kampung Mansuli ini sangat sesuai dijadikan salah satu destinasi pelancongan di daerah Lahad Datu.
Suasana di persekitaran Batu Tapadung amat menyegarkan, di mana anda boleh menikmati ketenangan, keindahan sungai dan kehijauan flora dan faunanya. Di sinilah tempatnya sekiranya anda seorang yang gemarkan aktiviti riadah. Bersantai dengan permainan tradisional suku kaum dusun merupakan satu aktiviti yang amat digemari oleh penduduk setempat untuk menghidupkan suasana muhibah. Apa yang akak nak masak hari ini? Ikan lontong lah, masak rebus lah. Memang salah satu daripada makanan tradisi suku kaum dusun Sukpan. Tadi lepas itu letak sini lah. Masukkan dalam air lah. Masuk dalam air lah begini. Biasanya ambil masa berapa lama masak ni? Tak juga lama. Jadi tunggu sampai Sampai dia mendidih lah. mendidih. Ya. Dah menggelegak dah. Ada. Jadi selepas ni Kak? Lepas ini tolong ambil lah daun-daun itu. Okey. Ini daun apa ni? Ini kalau kami bilang daun kelolong. Daun kelolong. Yang ini pula? Ini kalau kami bilang bawing. Untuk kasih buang dia punya apa itu? Hanyir. Anyir. Hanyir ikan. Anyir ikan. Jadi kalau sudah campur ini kan dia Tambah perisa lah. Tambah sedap. Okey. Masuk ini. Nah, ambillah ni garam Perisa. sama perisa kah? Beginilah. Mana je punya mangkuk? Letak di sini. Sedikit lagi. Jadi inilah dia ikan lontong masak sup yang biasanya dimakan dengan nasi dan merupakan salah satu masakan tradisional suku kaum Sukpan. Masakan apa yang akan nak tunjukkan ni? Jemput-jemput lah. Jemput-jemput. Oh, salah satu kuih lah. Okey, kita mula. Mula-mula. Letak air lah. Kau simpanlah sikit-sikit. Sikit-sikit. Lagi tambah lagi. Tambah lagi sikit. Ini agak campur. Campur nasi. Ya, campur nasi lah sikit. Gaul saja. Ya, kasih gaul lah. Gula sikit. Sebut perisa sikit. Macam tu je kan? Betul? Ya. Nyamlah itu. Nyamlah tu. Kita tunggu dia masak. Kalau nak tahu dia masak tu nanti macam mana? Dia kemerah-merahan sikit lah. Okey kah? Ya, aku sudah masak dia. Sudah masak itu. Kita angkat dia. Sekecil. Jadi inilah dia jemput-jemput, salah satu kuih tradisional suku kaum dusun Sukpan. Pakaian tradisional suku kaum dusun Sukpan kaya dengan sulaman dan jahitan labuci berwarna-warni. Hampir pada keseluruhan baju dan seluar atau kain disulam dengan labuci. Baju wanita yang digelar miklap dan tapi iaitu sehelai selendang juga dihiasi dengan jahitan labuci.
dipanggil piakawan. Seluar ialah kandit, manakala selendangnya digelar sigar atau dalundung. Sama-sama saksikan tarian tradisional suku kaum Dusun Segama yang dipanggil tarian Gabilo yang biasanya ditarikan untuk majlis-majlis keramaian dan dipersembahkan oleh kumpulan kebudayaan suku kaum Dusun Supan Segama. Tarian Gabilo dipersembahkan pada majlis-majlis tertentu seperti perkahwinan, menyambut tetamu dan acara-acara perayaan. Musiknya pula diiringi oleh paluan gong dan kulintangan. Lahad Datu amat bertuah di mana terdapat gabungan dua suku kaum dan dua budaya yang cukup menarik iaitu kaum Dusun Supan dan Kokos. Terletak lebih kurang 10 km dari Pekan Lahad Datu melalui Jalan Segama, Kampung Kokos merupakan sebuah perkampungan kecil penduduk suku kaum Kokos. Anggaran 100 buah rumah dan jumlah penduduk mencecah 500 orang mendiami perkampungan ini. Suku kaum Kokos merupakan suku kaum yang telah berhijrah ke Lahad Datu dari Kepulauan Kokos atas permintaan pihak British pada masa itu. Dan mereka telah membawa bersama budaya dan tradisi yang mereka amalkan sebagai cara hidup hingga ke hari ini. Jadi apa kata kalau kita berkenalan dengan suku kaum Kokos di perkampungan Kokos, Lahad Datu. Pedesanya sekarang ini canggih sudah. Apa mau dibeli semua ada. Enggak, dulu enggak ramai, sekarang ramai sudah orangnya di sini nih. Ada peningkatan lah di sini dari yang dulu. Bersama-sama saya sekarang ialah Haji Cawa, Haji Lasna yang merupakan ketua Kampung Kokos. Apa khabar Haji? Baik. Boleh Haji cerita sedikit latar belakang kaum Kokos di sini? Usul asalnya memang orang Kokos ni dari tanah Jawa. Dari segi budaya dan adat istiadat, ada tak yang masih diamalkan lagi? Misi. Tidak ada dibuang apa-apa. Budaya pula macam mana? Budaya ni kita memang banyak budaya. Pertama, budaya orang Kokos ni bila kahwin mesti melenggok. Kedua, dangsah. Ketiga, joget. Boleh Haji cerita sikit tentang adat perkahwinan? Adat perkahwinan ni, kalau sebelah laki-laki rias di sini, wanita sana, arak dari laki-laki sini, pergi perempuan. Sudah sambut di sana, tempat perempuan, sanding. Itu saja. Kalau ada tak antara makanan-makanan tradisi suku kaum Kokos ni? Macam brengkes, masak kare, serondeng, itu makanan orang Kokos lah. Terima kasih Haji di atas penerangan sedikit tentang suku kaum Kokos ni. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Masyarakat Kokos juga peka mengikuti arus pembangunan dalam pelbagai perusahaan seperti yang terdapat di Pusat Pembekal Usaha Murni yang terletak di Perkampungan Kokos, Jalan Segama. Antara perusahaan termasuklah keropok ikan, kerepek ubi dan pisang dan pelbagai kuih-muih tempatan.
Mariani iaitu Tuan Punya Kilang mempelawa saya untuk mengikuti penyediaan surinding ikan iaitu salah satu makanan tradisional suku kaum Kokos. Di sini saya sediakan resipi kaum Kokos lah. Serunding ikan. Kita masukkan dulu bawang lah. Ini sudah panas kan. Bawang, semua ini rempah yang saya sudah kisarkan, tumbuk. Saya tidak pakai blend, saya tumbuk habis dia punya keasliannya, ya mesti ada. Sekarang kita sedang tumiskan bawang-bawang kan. Kita sudah kasih garing tadi itu Sampai bau dia. ya bau dia naik, kan ada rasa bau kan. Kita akan tumis ini semua. Termasuk rempah ratus ni lah yang saya sudah adun lah. Kasih sebati lah. Dan saya akan masukkan sedikit air garam, air asam lah. Air asam lah. Memang kebanyakan masakan tradisi suku kaum Kokos ni menggunakan air asam ya? Ya. Sekarang kita akan ke rempah ratus lah yang ini aja. Itu ketumbar, ikan. Sudah keluar minyak kan, Ija? Dan nampak keluar minyak, saya akan masukkan isi ikan lah. Ya, isi ikan lah saya akan masukkan. Isi ikan yang telah hancurkan tadi. Saya akan masukkan sedikit lagi lah. Bau dia sedap kan, bau rempah. Ya. Setelah dimasak hampir setengah jam tadi, inilah dia hasilnya serunding ikan. Salah satu masakan tradisional suku kaum Kokos. Sekarang saya nak rasa. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini pakaian suku kaum Kokos dipakai turun-temurun oleh suku kaum Kokos yang bernama kebaya bagi perempuan dan baskat bagi lelaki. Oh, jadi ini basket. Ya, ini baskat. Pendek sikit Pendek. Jadi biasanya dipakai pada waktu bila ya? Pada hari-hari keramaian seperti perkahwinan dan majlis-majlis rasmi. Kain ni jenis kain apa ya? Ini jenis kain kasar, tapi dipanggil oleh suku kaum Kokos kain peril jarang. Oh, ini memang jahitan tangan lah. Ini memang jahitan tangan. Yang macam ropo-ropo ni dipanggil apa? Yang ropo-ropo ini dipanggil peril. 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 Melenggok dipersembahkan oleh kaum lelaki sahaja pada majlis-majlis seperti perkahwinan, majlis berkhatan dan menyambut tetamu. Dengan pakaian tradisional baskat dan seluar panjang, pergerakan melenggok agak perlahan dan iringan muzik hanya dengan geselan biola, dibantu dengan paluan gendang dan rebana. Masakan apa yang Kak Raidah nak tunjukkan? Saya akan tunjukkan masakan yang ikan pepes untuk yang orang Kokos punya lah. Cara menyediakannya, saya simpan di dalam bekas. Ini masuk semualah, bawang, bawang putih, halia. Kita kasih masuk inilah, simpan air sikit, asam jawa. Asam jawa. Baru kami kasih masuk dia punya ikan lah. Jadi sekarang ni kita nak goreng lah. Ya. Masuk dia dalam kuali. Digoreng macam tu saja. Iya. Biasanya tunggu macam mana kita nak tahu dia dah masak. Kalau dia punya daun sudah berkerah warna lah. Jadi coklat, kuning-kuningan lah gitu. Saya rasa dulu.
Kalau dimakan pakai lada sama kicap kan, sama simpan lada, simpan bawang merah tu kan. Lebih sedap lah. Kicap, Antara aktiviti penduduk suku kaum Kokos di perkampungan Kokos ini ialah membuat alatan-alatan seperti kompang, beduk, rebana dan juga alat yang digunakan untuk memasak yang dipanggil dandang. Seperti yang diusahakan oleh Haji Erneta. Jadi boleh Haji cerita sedikit sudah berapa lama Haji buat alat apa? Saya belajar ini masih budak, belum kahwin lagi. Kalau yang ini dipanggil dandang. Dandang. Dandang ni. Dandang ni digunakan untuk memasak kan? Masak nasi. Jadi ada alatnya ni belum siap, ada jarang lubang-lubang kan. Gitu. Nah, ini bakso. Bakso. Oh, kita tengok. Ini lain ni. Itu nasi lain. Ini bakso tunakan alat-alatnya. Oh, ni memang digunakan untuk bakso lah. Banyak orang beli kalau di Taman Bohong sana kan. Tapi 170 dong. Saya minta dong kasih saja. Ada yang 180 terima juga. Rezeki. Ada satu sedang 200 terima juga. Pasal apa orang perlu, bah. Okey, terima kasih Haji di atas sedikit penerangan tentang cara membuat dan tradisi. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Tarian dansa diiringi oleh geselan biola ala irama tarian Scottish. Biasanya ditarikan oleh 3 pasangan lelaki dan wanita pada hari-hari tertentu seperti majlis perkahwinan dan upacara perayaan. Penari wanita hanya menghayunkan tangan dengan perlahan, manakala kaum lelakinya pula menghentakkan kaki yang agak kuat menjadikan tarian ini cukup bertenaga. Itulah dia sebuah persembahan kebudayaan yang agak unik dari penduduk Kampung Kokos. Saya harap anda semua mendapat sedikit sebanyak pengetahuan tentang 2 suku kaum yang kami paparkan minggu ini. Yang mana kita dapat lihat suku kaum Dusun dengan budaya dan kepercayaan mereka dan suku kaum Kokos pula dengan keunikan budaya mereka yang tersendiri. Jadi kepada anda semua, kalau nak lihat keunikan suku kaum yang terdapat di Lahad Datu ini, jangan lupa bersama-sama saya lagi, Ija Arsyad, di episod yang akan datang hanya dalam Destinasi Etnik.